bukanlah nak buat sangat. Kita akan bersembang-sembang atau you all boleh tanya mengenai proses membuat minyak infus atau minyak apa cakap Melayu? Infuse lah. Infus tu cakap orang putih. Melayu ni macam sulam. Korang pandai sulam bedak kan? Lebih kurang macam tu lah. Maknanya tanaman ni dimasukkan ke dalam minyak untuk dia ekstrak dia punya nilai-nilai teraputik dia, bau dia, rasa dia ke dalam minyak yang kita infuse tu. Okay, so you all kenal tak? Ni apa pokok ni? Kenal tak? Ni pokok ni namanya pokok apa benda? Moringa. Moringa. Ni pokok moringa. Kat sini ada pokok ni kat belakang rumah. Okey. Ni moringa. Ni kenal tak? Ni pokok apa? Siapa kenal? Ni pokok apa? Ini pokok semanggu atau pokok nim. Okey. So, okey. And then ni kenal. Ini adalah bunga telang. Kak Syida tahu apa ada sangat bunga telang kat rumah dia. Dia apa? Dia tak apa nak kembang. And then bunga raya ada sikit. Okay? So kita ada contoh pokok herba. Ya, boleh kata herba lah. Name ni dan juga apa ni? Moringa ni. And then Kak Syida juga ada banyak yang dah kering-kering sebab banyak yang Kak Syida dah proses lah. Okay, so sebelum tu apa tujuan kita buat minyak infus ni? Malam ni kita akan fokus minyak infus. Minyak infus tu maksudnya kita infuse sesuatu tanaman tu di dalam minyak. Sebab tu dinamakan minyak infus. Tapi tak apalah, malam ni Kak Syida akan sentuh sikit yang dibuat dengan alkohol. Ekstrak dengan alkohol dan juga yang dibuat dengan glycerin atau kita panggil glyceride. So ada 3 malam ni kita akan bincang. Satu, infused oil, iaitu tanaman herba atau apa-apa bunga yang kita infuse dengan minyak. Yang kedua, kita akan sentuh sedikitlah yang diekstrak dengan alkohol atau solvent. Dipanggil solvent atau alkohol. Dan yang ketiga, infuse dengan glycerin atau dia panggil glyceride. Ya, glyceride. Selalunya yang diinfuse dengan glycerin ni adalah bunga-bunga. Okay, so ada apa you nak tanya sebenarnya? Okay, so sebelum kita nak buat minyak infuse ni, ada step-step dia lah. First, you pergi dapatkanlah daun-daun tu dari pokok, kan? Kalau ada pokok kat jalan tu yang orang tak guna, ambil yang mana yang berguna lah. Macam apa, nim ni selalu banyak tepi jalan, nim ni. Banyak selalu tepi jalan. Atau bidara Kak Syida dah keringkan. So, ada bidara. Ni bidara Yaman, ada keringkan, ada kering pakai ni tau. Ni pakai, nampak tak nampak. Kita pakai dehydrator. Ini bidara Malaysia. Ni bidara Malaysia, bunga dia besar, daun dia besar sikit. Ini bidara Yaman, daun dia kecil sikit. Okay, so nampak? Sini Ni ni bidara dari Yaman. Bidara dari Yaman dia halus daun dia. Ni bidara ni yang kita dah kering. So Kak Syida kering menggunakan ni. Nampak tak? Food belakang air ni. Food dehydrator. Okay? Food dehydrator. Okay, so cara nak buat minyak infuse ni, kata you nak buat tanaman lah. Kita tanaman daripada katalah moringa ni kan, moringa semambu. First you ambil dulu daun semambu ni, okay? Lepas tu basuh, ya. Daun semambu ni kita basuh. Lepas tu kita apa siang ke apa ni? Bukan siang, kita apa ke nama? Ambil daun dia daripada dahan macam ni, ya. So ni lepas dibasuh tadi kan. Lepas tu kita akan masukkan dalam dehydrator. Okay. So kata ni Kak Syida punya dehydrator. Okay.
dehydrator ni, you all nampak kat belakang ni, ini adalah food dehydrator. Kita gunakan untuk keringkan daun ni dulu. Sebab apa? Kita kena keringkan sebab kalau kita nak buat minyak infus, tak boleh ada sedikit pun air masuk dalam minyak tu. Dia kena kering. So malam ni kita keringkan menggunakan dehydrator, atau you boleh keringkan dengan secara menganginkan dia, bukan pergi kering straight dekat panas. Kalau misal kata you ada bumbung kat rumah you just letak bawah bumbung rumah tu. Angin-anginkan orang panggil ya. Okey. Ada soalan. Berapa lama nak keringkan puan? Sampai dia kering. Okey, let's see. Sampai kita tahu lah kalau dia kering tu, dia macam ada lamuk sikit tu dia kering. Let's see kata ni food dehydrator you letak je daun macam ni. Okay. So food dehydrator ni dia ada banyak lapis tau. So you can masuk a few layer. Okay. Macam tu. Okay. Lepas tu kita masukkan. Macam ni lah caranya. Okay. Kita keringkan. Sebab apa keringkan daun ni lebih bagus daripada anginkan? Sebab bila kita keringkan dengan food dehydrator ni, dia maintain dia punya warna. Warna dia hijau cantik. Dia tak macam kita kering kat udara. Okay. So kita tindankan. Tindankan. Ini boleh sampai 5 layer. Okay. Lepas tu kita letak kat sini. Food dehydrator ni. Mana penutupnya? Okay. You nampak tak? Nampak tak? Nampak. Nampak kan? Tak ni sini tak boleh. Sini. Tak kat tu tak ke sini. Mana yang tak? Tak sampai. Ada power. Wire tak sampai. Tak sampai. Okay, so Kak Syirah Letak tunjuk soket. dekat. Okay, ni rupanya. Ya. Rupanya food dehydrator ni dia ada 5 tingkat. So kita panaskan. Bodoh goyan. Okay, panaskan. Okay. Panaskan. Ni suhu mesti mana dulu? Suhu mesti bawah 60. You tak boleh panaskan atas pada 60 sebab dia tak boleh. Kalau dia terlalu panas, dia tak apa macam ni? Dia tak elok lah sebab akan mematikan sesenting. Jadi 60 darjah Celsius tu the best suhu untuk kita panaskan, keringkan daun ni. So bila dia dah kering, dia akan jadi ni moringa, jambu batu, macam-macam lah. Okay, bila kering dia akan jadi rupa macam ni lah, tapi ni moringa. Ya, ni moringa. Okay, ni moringa. Kalau kering macam ni kita nak tunjuk ambil pinggan. Okay. So ini moringa yang dah dikeringkan. Ini jambu batu. Daun jambu batu pun banyak khasiat dia tau. Ni sirih. Ni jambu batu, ni apa tu tadi? Ni bidara. Okay, so bila benda ni dah kering macam ni, kan? Bila kita dah pakai food dehydrator, dia dah kering macam tu. Alah, untung pula. Baru kita buat minyak infus. Okay, cara buat minyak infusnya, kita ambil botol. Kata ni, ambil botol. Ambil botol. Okay. Masukkan daun ni. Ni daun apa? Ni jambu batu kan? Okey, buat moringa. Okey, masukkan moringa ni ke dalam botol. Dalam separuh lah. Okey. Nampak tak? Depan sikit. Banyak benda bahan-bahan dekat depan ni. Botol tu depan sikit. Okey, botol ke depan sikit. Okey, you masukkan. Belakang sikit tu nampak. Dah belakang sikit pula dah. Okey. Okey, masukkan ni. Tumpah tak apalah. Okey. Okey, you masukkan moringa ni. Okay, let's say kata macam ni Botol Kak Syirah ni besar, ni demo je. Okay. Masukkan moringa ke, neem ke, apa-apa je lah. Ya. So, mak kau. Tak lah pula. Okay, let's say kata you masukkan. Masukkan separuh botol. Masukkan separuh botol. Kita gunakan botol sebab apa? Botol ni nanti kita akan rebuskan dia, panaskan dia dalam double boiler. Okay, so bila kita dah masuk separuh macam ni, then you boleh ambil minyak
minyak yang ringan, sama ada sunflower, VCO tahu kan, virgin coconut oil, sama ada sunflower oil, VCO, jojoba. Terpulang, you all nak buat apa minyak ni lepas ni? Maknanya lepas you buat ni, you nak buat apa? Macam Kak Syida, moringa ni lepas ni Kak Syida nak buat minyak urut. Nak buat masuk dalam minyak urut. So I nak pakai VCO lah, atau virgin coconut atau virgin olive. Sebab apa pakai virgin? Yang virgin ni minyak dia ringan. So kita boleh pakai minyak yang ringan ni untuk infuse dia. So kita masukkan minyak. Ni nampak Nampak. Okay, kita masukkan minyak. Mesti hapus benda ni. Okay, ni tak hapus kan? Okay, sekejap. You kena minyak ni mesti hapus dia punya. Buat soal sekarang. Collect dulu. Okay, minyak ni Apa ni? mesti menghapusi ni Iman Fatih. pokok ni. Pokok daun ni. Okay, you kena masuk. Nanti kena scroll up Okay. lagi. So, lebih kurang macam ni sebab dia terapung sikit. Okay, lepas tu ini infused oil kan? Lepas tu kita akan rebuskan dia dalam ni. You all nampak ni tak? Banyak benda-benda nak tutup lah. Okay. Okay, ni Kak Syida punya double boiler. Kena bawa tak double boiler ke sini. Sekejap ya. Sebab tadi kena tengah masak something. Okay. Ni double boiler. Okay. Tunjuk dia bukan dia tu belakang. Okay, so ni double boiler kan? Kak Syah pakai slower cooker atau double boiler. Lepas tu you masukkan ni dalam double boiler yang berisi air. Nampak? Lepas tu, kenapa lambat progress tu? Double boiler ni kita panaskan. Okay, bawa ke sini. Kita panaskan. Okay. Set suhu dia yang paling rendah. Okay, suhu yang paling rendah. Paling low, kita biarkan selama 2 hingga 3 jam. Ya. Bila dah 2 hingga 3 jam, lepas tu kita tapis dia. Tapis dan kita ambil minyak sahaja. Tu moringa kan? Itu moringa. So kita akan dapat minyak moringa yang macam ni. Minyak infused moringa. Okay? So minyak infused moringa ni boleh dibuat minyak angin, minyak urut, boleh buat balm, boleh buat sabun, macam-macam boleh buat. Sebab apa? Sebab kita dah dapat satu minyak di mana dengan cara infuse tu kita dah extract apa yang ada dalam moringa tu, macam bau dia, rasa dia, nilai terapeutik dia. Maksudnya nilai perawatan yang ada kat dalam minyak moringa tu ke dalam minyak yang kita guna tadi. Macam yang ni Kak Syida guna sunflower. So kita tulislah infused moringa dengan sunflower, date kita buat. So minyak ni macam-macam kita boleh buat. So Kak Syida akan minggu keberapa kita akan tunjuk cara buat minyak urut ya? Okay, so nanti dalam satu lagi live Kak Syida akan tunjuk cara buat minyak urut di mana kita akan gunakan minyak-minyak infused ni ke dalam formulation buat minyak urut tu. So minyak urut tu dia ada kategori dia ada base dia ada minyak apa dipanggil minyak special, lepas tu dia ada minyak EO. So moringa ke apa benda-benda infused ni dia masuk di dalam minyak special di dalam minyak urut tu, okay? So itulah cara buat minyak minyak infused yang menggunakan minyak. So QA. Okey. Kak Syida, saya ada keringkan daun dimanding dalam kereta waktu panas. Lepas tu daun tu kering. Boleh ke saya guna? Macam mana? Kering dalam kereta? Macam mana tu? Kering dalam kereta? Tak faham? Letak dalam kereta sampai dia kering? Gitu? Macam tu ke?
Okey, soalan seterusnya, pakai slow cooker boleh kan? Kak Syida pakai slow cooker lah ni, tapi you kena buat cara double boiler. You understand? Slow cooker tu masuk air dalam ni. Lepas masuk air, you masukkan barang you tu dalam slow cooker. Ada faham? Okey, soalan seterusnya. Faham tak? Kalau dalam boiler tu muat masuk 2-3 botol boleh ke cikgu? Boleh. Macam I punya ni boleh masuk 3 botol. Boleh. Tak apa. Okey, faham. Pakai slow cooker as double boiler boleh kan puan? You nak pakai double boiler yang you buat periuk sendiri pun boleh. Nak pakai slow cooker pun boleh. Macam Kak Syida malas nak pakai periuk, I pakai slow cooker. Sebab senang slow cooker ni I boleh set dia punya dia punya api kan. Tapi kalau pakai api kat dapur, set kat dapur lah. Jangan tinggi sangat. Mesti agak-agak dalam 60 darjah Celsius saja. Kalau api tu susah sikit kan. Kalau api yang tak ada kontrol tu susah. Sebab tu kita pakai dapur yang macam ni. Ya. Okey, soalan seterusnya. Soalan Berapa lama tahan minyak infusion tu? Okey, minyak infuse. Okey, ramai orang tanya kan. Berapa lama tahan? Dia tahan minyak tu mengikut minyak yang you guna tadi. Okey. Tadi Kak Syida guna VCO. So lifespan minyak VCO ni lebih kurang 2 tahun. Okey? Maknanya infuse oil tu pun dalam 2 tahun. Tapi selepas kita buat minyak infuse ni, bila kita dapat minyak macam ni, you kena masukkan vitamin E juga. Ya, vitamin E untuk antioksidan, untuk prevent minyak tu daripada tengit apa semua. So kita kena masuk vitamin E. Let's say kata semalam buat bidara Yaman ni, semalam Kak Syida buat 1 kilo. 1 kilo you masukkan vitamin C 1%. Maknanya Vitamin E. Vitamin C. Sorry. Vitamin E 1%. Maksudnya kalau sekilo 1% 10 gram atau 10 ml masukkan vitamin E. Okay? Lifespan dia terpulang minyak yang kita guna. Kalau minyak kelapa dalam 2 tahun, tapi kalau you guna minyak grapeseed tu lifespan dia kurang sikit. So you kena study lifespan minyak-minyak yang you guna tu lah. Macam sunflower berapa lama, minyak kelapa berapa lama, grapeseed berapa lama, minyak jojoba berapa lama. Okay, kena tahu minyak tu, dan minyak tu yang menentukan apa tu lifespan you punya minyak infuse. Okay. Tadi ada soalan lagi tak sebelum Kak Syida Ada. seterusnya? Teacher, kalau buat minyak likorai sama ke caranya? Okay. Now Kak Syida nak masuk serbuk. Serbuk. Tadi Kak Syida infuse dengan daun kan? Daun tapi kering. Okay. Sekarang kata you ada serbuk. You tak ada daun. Atau daun tu you dah blend jadi serbuk. Okay. Ni moringa. Kak Syida dah blend jadi serbuk. Ni serbuk moringa. Okay. Serbuk moringa ni boleh kita buat sabun, boleh kita buat masker, boleh macam-macam buat, dan dia juga boleh infuse menggunakan serbuk. Actually infuse menggunakan serbuk lebih bagus sebab serbuk tu dia dah dikecilkan molekul dia, jadi dia lebih cepat untuk nak extract dia punya property tu. Okay. So ni Kak Syida ada name, serbuk name. Macam mana dapat serbuk ni? Daripada benda-benda ni, kita blend dia. Blend. Tu Kak Syida ada blend kat sana. Ambil tu blend tu. Tunjuk satu blend. Kak Syida ada satu blend besar, 2 blend kecil. So, kita blend dia dan kita dapat serbuk. Serbuk ni kita boleh juga infuse. Caranya sama. Masukkan dalam botol. Kak Syida guna jatuh. Guna ni untuk jadikan dia serbuk. Okay. Yang ni dia memang halus lah, tapi ada satu lagi tu. Tu lagi besar sikit. Tu susah nak ngangkat. Okay. Untuk jadikan dia serbuk. Okay. So dari serbuk, you boleh juga buat minyak infuse. Sama caranya, you masukkan dalam botol, separuh, masukkan minyak, bagi hapus dia, dan boleh masuk dalam water bath atau Double boiler. Double boiler. Itu satu cara. Satu cara lagi, you tak ada double boiler kan?
you boleh gunakan kaedah pemanasan natural. Pemanasan natural tu maksudnya kita gunakan panas matahari tapi bukan yang direct. Katalah dekat rumah kita ni, tepi-tepi ikat ni, ada cahaya matahari tapi bukan direct tau. Ada panas kat situ, you boleh letak. You boleh letak botol you kat situ, tutup elok-elok, letak botol tu kat situ, tapi kena tunggu 4 minggu. 4 minggu. Kalau yang ni 2-3 jam, kalau you guna keadaan natural pemanasan, you tunggu 4 minggu. And then setiap hari, sehari 2 kali pergi goncang. Tunggu 4 minggu, lepas tu baru you tapis. Okay? Itu kalau orang yang tak ada Double boiler. Ini orang nak cepat. Sekarang mana ada orang nak tunggu 4 minggu kan? Semua orang nak cepat. Jadi gunalah periuk-periuk ke apa buat double boiler. Okay, so Kak Syida nak tunjuk hasil-hasil Kak Syida ada banyak kat sini. Ni apa ni? Nim. Ni semambu tadi dah dijadikan serbuk. Lepas tu sirih pun Kak Syida buat juga. Sirih bagus untuk jerawat katakan kan. Sirih ni kita boleh masuk dalam sabun, buat masker. Lepas tu boleh buat minyak infus sirih. Kak Syida ada buat, mana tak habis dah pakai. Lepas tu yang ni, okey. Kulit oren. Tahu kulit oren tak? Kulit oren sunkist Kak Syida peel kulit dia, jemur. Bukan ambil dengan isi, I peel off the skin, the kulit. I jemur pakai pakai dehydrator. Lepas tu kita blend. So dia akan dapat, ia bagus oren ni. Untuk apa? Ejen pencegah. Boleh masuk dalam sabun. Lepas tu macam-macam boleh buat. Kalau ada benda semua boleh buat. Okay. So apa lagi awak nak tanya? Botol tu kena guna penutup yang jenis besi kan cik teacher? Penutup tak kisah apa. Tapi masa you jangan tutup rapat tau. Sorry. Jangan tutup rapat, tutup je. So nanti every 1 hour kita nak pergi kacau-kacau dia. Ya? Ada soalan? Jadi minyak neem, ekstrak kunyit, aloe vera dan beberapa lagi minyak yang kita beli tu sama juga ekstrak yang kita belajar malam ni kan puan? Amboi, cakap dia tak ada break. Ya, cara dia sama. Kalau you nak buat aloe vera you kena nipis-nipis, you kena keringkan dia dulu. Kalau nak buat minyak lah. Ada banyak cara. Aloe vera nak buat dengan minyak kena kering. Tapi kalau nak buat dengan glycerin boleh yang basah. Itu dinamakan glyceride. Okey, untuk minyak tujuan dia lain. Tujuan dia untuk minyak urut, nak buat balm, nak buat apa benda yang formula yang guna minyak. Tapi kalau you guna glycerin, dia panggil glyceride, tujuannya untuk dimasukkan dalam produk seperti face mist, toner, krim. Kan benda-benda yang formula dia berasaskan air. Okey? Lepas tu kita nak tunjuk yang kedua buat apa? Ada soalan ni. Okey. Serbuk tu berapa lama shelf life dia cikgu? Serbuk shelf life dia lebih lama lah. Provided dia simpan dalam tempat yang bertutup elok rapat lah. Tapi you nak biar, serbuk ni takkan you nak biar lama-lama, mesti you nak guna kan? Mesti nak guna, must be you nak guna buat something. Takkan you buat nak simpan sampai 10 tahun nak buat apa? Kan? Mesti set je habis ni. Besok buat sabun, buat tu, buat ni. Kalau rasa-rasa tak ada nak buat apa, you jual aja. You pack, you jual. Letak kat Shopee tu. Saya ada serbuk sirih, saya ada serbuk ni, saya ada serbuk tu. Ada je orang nak beli. Okay? Alright, so itu infused oil. So sekarang kita nak tunjuk cara membuat infused dengan glycerin. Okay. Okay dah, infused oil semua dah okay? Kalau kunyit yang sudah blend dengan beras, boleh buat minyak infus katical. Nak blend dengan beras? Kalau you nak buat infused kunyit, yang you pergi blend dengan beras tu pasal apa? You nak buat infused kunyit kan? You hirirlah kunyit tu, nipis-nipis. Lepas tu you keringkanlah kunyit tu. Lepas tu infuse je lah kunyit tu dengan minyak. Tapi make sure dia kering, Jangan ada sedikit pun tipisan air yang tinggal kat kunyit tu. So yang beras-beras tu tak boleh. Buang,
jangan guna berat-berat. You nak buat kunyit-kunyit saja. Kalau you nak pakai berat, you pakai serbuk buat lain lah, bukan dengan infuse. Jangan campur. Okay. Tapi kalau you nak buat infuse, moringa, bidara, neem sekali boleh. Macam kata you nak buat infuse herba-herba, you boleh campur lah semua ni, and then you infuse dalam satulah, jadilah minyak infuse bidara, moringa dan neem, kan? Minyak infuse herba macam tu. Atau you nak infuse cengkeh, kulit kayu manis, you buat sekali boleh macam tu. Jangan campur dengan benda yang tak sekutu dengannya lah, ya. Okay, so lepas ni ada soalan lagi? Kalau kunyit blend dengan beras, tak payah beras tu buang beras. Okay, so ni nak jatuh ni. Kak tanya yang dia dari banyak pokok kat rumah. Kunyit ni best kalau you buat. Infuse kunyit. Atas Kata kunyit, beres. kunyit dah banyak kan? Kenapa tak boleh komen di live? Sedih. Siapa yang tak ada komen tu? Bukan friend Tak kot. ngerti. Kenapa tak boleh komen di Tak live? ada komen tu bukan friend kot. Teacher, berapa gram serbuk tu kalau 1 kilo minyak? Kan Kak Syida ajar tadi, dia tak ada kilo, tak ada apa. You masuk serbuk tu, kata botol you banyak ni. Macam mana nak cakap kilo kan? Kau tengok botol yang you nak infuse. Okay, let's say kata botol you besar ni, you letak serbuk separuh. Faham? Letak serbuk separuh, letak minyak, menghapusi serbuk tu sekurangnya 1 inci macam tu. Minyak tu mesti menghapusi bahan tu. Faham? Tak adalah kilo ke apa, itu je resepi dia, senang cerita. Tengok keadaan. Tapi benda tu you tekan-tekan lah dulu macam ni, tekan, lepas tu corang minyak kat atas. Okay? So, ada lagi soalan? Infuse bidara? Kak tak dapat tengok video Puan Syida sebab terputus-putus dan hang. Tak apa, lepas ni boleh tengok. Tengok ulang siaran. Okay, sekarang kita nak tunjuk cara buat glyceride, iaitu infuse menggunakan glycerin. Ini untuk kita nak buat face mist, kita nak buat krim, kita nak buat eye gel, apa benda-benda yang water base punya formula. Yang tadi nak buat minyak urut, nak buat balm, apa lagi? Minyak badan, oil-oil ni kan. So yang ni cerita lain pula. Ini menggunakan bunga segar. Kesian dia jadi kecut dah, tadi kembang. Okey, ni Kak Syida punya telang. Bunga telang Kak Syida ada sinonet dia pun. So bahan ni besar benar. Okey, so you masukkan, I akan campurkan bunga telang dengan bunga raya. Okey. So you masukkan bunga telang dan bunga raya. Seeloknya cari sikitlah bunga raya ni ke dalam botol. Okey. Make sure benda ni bersih lah. Angkat tu basuh dulu. Yang ni tak apa basah sebab ini kita guna glycerin. See? So ini kaedah menggunakan glycerin. Kemudian kita sama juga cara dia masukkan vegetable glycerin, ya. Nampak? Bukan minyak tau. This is glycerin. Sebab dalam formulation selalunya kita masuk glycerin untuk humectant, untuk lembapkan kulit. So kita infuse benda ni dengan glycerin. Okay, kemasukkan. Okay. Menghapusi ambil tu ni. Sudu tu dalam bilik. Okey, ada soalan macam mana nak infuse serai wangi? Okay, jap. Sabar ya. Serai wangi ke apa ke? Nak infuse dengan minyak kan? Okey, samalah keadaannya je. Boleh ke? Sama je keadaannya. You ambil serai. Ambil serai tu, you keringkan dulu. Potonglah, sewangi tu kan panjang kan. Potong-potong-potong dia. Atau keringkan dulu, potong-potong-potong dia. Atau kalau nak masuk dehydrator ni, kenalah potong dulu. Okey, serai wangi ni ambil bahagian daun dia. Daun dia, ya. Ambil bahagian daun dia. Jangan berambil akar ke apa, ambil daun Bukan dia. yang batang masak tu Okey, serai wangi dengan serai beza ya. Okey. Yang kita masak makan tu serai. Okay. Serai untuk makan. Serai wangi diguna di luar. Bukan untuk dimakan. Untuk gunakan di anggota badan di luar. buat minyak urut. Buat minyak, buat alau nyamuk. Okey. So, faham?
Sama kaedah dia, you kena keringkan. Masuklah dalam minyak yang you nak buat. So this is dengan glycerin. Okay, sama. Nampak? Dengan glycerin, sama kaedah. Tutup. Masuk dalam double boiler. Okay. So lepas 2 jam, tapis, buang dia punya daun-daun tu, ambil dia punya minyak saja. So Kak Syirah nak tunjuk hasil glycerin yang Kak Syirah dah buat. Okay, ini glyceride yang Kak Syirah dah buat. Strawberry infused dengan glycerin. Baik-baik tumpas. Ini Kak Syirah buat glyceride strawberry. Okay, ini infused tomato. Okay, I guna benda-benda ni untuk buat jam mandian. Ya, so nampak tak kegunaan dia tu berbeza-beza. Kalau minyak untuk formula yang hala-hala minyak punya formula lah. Kalau benda-benda macam ni buat jam mandian, buat face mist, buat krim, buat gel, macam-macam. Okay, itu dah ceritanya. Senang kan? Mudah je. Kata kat keliling rumah you tu, you tengoklah ada apa benda, ambil, keringkan dulu. Potong-potong-potong, masuk dalam botol, letakkan apa benda, minyak ke apa. Lepas tu cukup 2 jam, 3 jam tapis, dapatlah dia punya hasil. Okay. Yang ni you kena masuk preservative. Okay. Kalau yang tadi masuk vitamin E kan, sebab dia minyak. Yang ni masuk preservative. Sebab dia ada air. Ya, sebab dia air lah, sebab air daripada bunga tu and then daripada glycerin. So you kena masuk preservative. So ada nak tanya apa? Kunyit. Ada soalan. Tunjuk sikit blender yang puan pakai untuk blend daun-daun dan bahan-bahan yang dah kering tu boleh? Blender puan boleh blend halus tak daun tu? Boleh. Nampak ni. Ini jadi halus. Nampak moringa dia halus. Tunjuk brand. Brand dia Bandery. Ada satu lagi yang beli dari China besar tapi itu tak boleh nak bawa berat. Okay, next question. Okay, nampak tak? Halus tak? Halus. Halus je pakai ni. Yang ni buat kosmetik pun boleh. Memang untuk kosmetik memang halus. Okay. Kak Syida, minyak yang paling sesuai untuk infuse? Kak Syah kata, you kena tengok apa you nak buat minyak tu. Tak kira lah apa benda sesuai tak sesuai. Apa you nak buat? You nak minyak urut ke? You nak buat minyak orang dalam pantang ke? You nak buat balm ke? Okay? Nak buat apa lagi? Nak buat sabun ke? Nak masuk dalam produk Rasanya ke? dia tanya apa carrier oil yang sesuai untuk infuse ni. Okay, carrier oil yang sesuai, pilih minyak yang ringan. Faham tak? Minyak yang ringan maksudnya minyak tu dia tak pekat, dia ringan. Sebab apa ringan? Sebab minyak yang ringan dia lebih mudah nak ekstrak bahan kepada dia compare dengan minyak yang pekat. Satu lagi, minyak yang tak ada bau kuat. Minyak yang berbaunya tak kuat. Sebab kita nak ambil bau daripada pokok yang kita infuse tu. Tak naklah bau you sendiri pun dah bau berbau kan. Macam, you janganlah guna minyak apa yang bau kuat, minyak apa? Minyak masak. Minyak masak memang tak boleh. Ya, minyak olive. Okay, minyak olive yang bukan virgin, dia memang kuat dan bau dia dah hijau. Tak sesuai you nak buat untuk Color dah hijau. Color pun dah hijau. Tak sesuai you nak pergi nak extract daripada pokok lain sebab warna you pun dah hijau. Kan? Jadi you tak nampak dia punya perbezaan ya bila kita dah extract. You nampak ni Kak Syida guna moringa, minyak sunflower. Minyak sunflower ni dah jadi warna hijau. Maknanya moringa punya color tu dah pergi kat dia. Okey, satu lagi Kak Syida lupa nak bagi tahu. Kak Syida, selalu Kak Syida buat, let's say kata you dah buat ni sekali, you tapis, you dapat satu round kan. Lepas tu, I akan guna yang minyak yang dah tapis tu, I masuk lagi daun. Maknanya buat kali kedua. Kali kedua, guna daun yang segar. Daun lain masuk dalam minyak tu sebab kita nak lebih kuat dia punya ekstrak tu. Ya, Kak Syida buat sampai 2, kadang ada sampai 3. Okay. So you akan nampak beza. Ni I guna sunflower, ini I guna sekali. Okay. Yang ni I guna, ini 2 kali, ni sekali. Nampak tak beza dia, bidara? Nampak tak? Yang 2 kali tu lebih hijau. Kan? Gelap sikit.
Dia lebih gelap sebab kita guna 2 kali masukkan daun yang baru. Okay? Alright. Soalan. Ya, boleh tanya, boleh tanya. Guna blender tu tak perlu air ke cikgu? Nak blend apa? Bila. Kan you nak buat kering pasal aku nak masuk air. Kita nak masuk rebuk kan? Apa pula nak pergi masuk air? You nak serebuk, tak ada air yang serebuk saja. Okay, Masuk soalan. air tak jadi air lah. Jadi kalau masuk air jadi paste lah, bukan jadi serebuk. Okay, Right. sama ke kuantiti preservative nak masuk dalam infused water Yes, based 1% 1%. from total. Okay. 1% daripada jumlah minyak yang telah dihasilkan yang bersih. Tak nak minyak yang belum tapis. You kena dah tapis, you ukur minyak tu, kata dapat sekilo, 1% of the sekilo. Maknanya 10 gram. Cikgu, nanti warna bunga turun tak kat glycerin? Turun. Itulah sebabnya kita nak buat. Sebab kita nak warna dia, kita nak bau dia, kita nak nilai dia tu masuk ke dalam glycerin tu. Faham? Kalau tak turun, tak best lah. Nanti you tengok glycerin ni akan dapat warna apa tu? Biru daripada Bunga telang. bunga telang. Atau bunga raya ai warna kuning, dapat kuning. Atau kalau bunga raya merah, dapat merah. Tu ceritanya. Sebaiknya jangan campur, okey? Minyak kelapa darah sesuai tak? Minyak kelapa darah, dia VCO kan? VCO lah. Minyak kelapa darah, I tak tahu tengok pembuatan dia. Macam setengah orang yang buat kat kampung tu, I rasa macam mana cara sama ke? Sebab macam VCO yang kita guna, macam ni ya, dia very light. Dia very light. Very light memang boleh guna. VCO dia sangat ringan. Okay. Untuk infused glycerin, boleh guna bunga kering kan? Contoh bunga lavender. Boleh? Boleh. Glycerin ni boleh nak guna apa tu, nak guna bunga kering pun boleh. Nak guna minyak pun boleh. Tapi seeloknya untuk glycerin you bagi bunga fresh. You bagi bunga fresh. Kalau kering you boleh infuse dengan minyak. Faham tak? Kalau you nak infuse dengan minyak, you guna yang kering. Kalau glycerin ni kita guna benda yang lembab. Benda yang lembab, benda yang susah nak kering. Faham tak? Fresh Macam daun-daun bunga raya, rose, apa lagi ya? Apa-apa bunga lah, bunga yang you nakkan warna dia. Sebab kadang-kadang dah kering tu, dia warna dia dah jadi macam lain sikit, tak macam fresh. Dia lain sikit colour dia, okay? Okay. Kalau nak buat infused calendula, pakai dry calendula yang beli kat kedai, boleh kan? Boleh. Ini Kak Syida buat calendula tadi. Okay. Ini I buat calendula tadi. Okay, nampak? I pakai calendula kering. Calendula ni memang banyak guna dia untuk eczema. Memang kita banyak guna ni untuk kita buat balm eczema, sabun eczema, krim eczema, banyak pakai calendula. Glyceride masukkan vitamin E atau preservatif? Preservatif, tadi dah cakap. Okay, so satu lagi kita nak bincang yang ada siapa tanya mengenai ekstrak menggunakan alkohol. Memang ada satu ekstrak lagi, dia tak guna glyceride, dia tak guna minyak tapi menggunakan alkohol. Yang tu Kak Syida tak buat. Sebab bila kita gunakan alkohol, you kena nak buang alkohol lah sekali. Takkan kita nakkan produk kita ada alkohol kan? Cara dia sama, you kena dry dulu you punya pokok-pokok ni. Lepas tu you masukkan alkohol sama. Alkohol ni you letak dia selama 4 minggu di tempat gelap, ya. Selama 4 minggu, lepas tu you tapislah dapat minyak tu. Tapi minyak tu, bukan minyak, bahan yang kita ekstrak tu bercampur dengan alkohol. Alkohol yang selalu digunakan adalah solvent macam ethanol. Ethanol ni adalah alkohol yang daripada tumbuhan yang selalu orang minum tu lah. Okay? So kita kena buang alkohol tu daripada bahan yang kita ekstrak tu. Let's say kata dalam ni Kak Syida ekstrak dengan alkohol. Okay? Lepas tu dah tapis daunnya, Kak Syida dapat ekstrak moringa di dalam alkohol. Tetapi
Alkohol kita tak nak lah dalam produk kita. Mana boleh kan? Kita nak guna buat macam-macam, pasal apa nak kena ambil alkohol. So, you kena buang alkohol tu dengan menggunakan ada satu mesin. Mesin tu you kena invest, kena beli. Di mana mesin tu dia boleh asingkan pula alkohol and then dengan ekstrak. Dapatlah ekstrak semata-mata. Yang tu kita tak buat bagi tak ada mesin dia. And then I macam tak apa lah nak pakai alkohol kan. Kita ada boleh pakai minyak, kita boleh ada pakai glyceride. Cuma bagusnya dia akan tinggal betul-betul ekstrak bahan tu saja setelah dikeluarkan alkohol tu. Okay, faham tak semua? Kalau ada siapa nak invest, bolehlah beli mesin tu, nama apa tah. Ada nama dia kat siapa lupa. Function buat infuse dengan alkohol. Sebab dia nak dapat ekstrak tu semata. Sebab buat alkohol macam ni kita dapat dengan minyak kan. Yang ni dapat dengan glycerin. Ada banyak cara dia nak buat. Ada orang tanya macam mana nak infuse serbuk lada hitam. Sama lah. Okay, you nak infuse serbuk lada hitam dengan minyak. Lada hitam tu you tumbuk. Dah serbuk dah. Oh, serbuk dah. Serbuk terus lah macam Kak Syida cakap tadi lah. Masuk je serbuk. Kalau lada hitam nak buat apa lepas tu? Nak buat minyak slimming. Kalau you nak buat minyak slimming, you kena infuse dengan minyak jojoba. Sebab apa? Jojoba tu minyak yang sangat cepat meresap dalam kulit. You nak bagi dia kurus kan? You masuk dengan minyak jojoba, lepas tu you akan dapat minyak lada hitam. Boleh masuk dalam serum, slimming serum. Okay. So, rasanya ada soalan lagi? Dah cerita ni you dah faham kan? Lepas ni tak ada masalah tengok pokok kat luar rumah tu, ambil je buat. Kena ada, tapi sebelum buat tu kena tahu tujuannya. Yang ni dah buat minyak urut. Yang ni nak buat jam mandian. Yang ni nak buat, you mesti ada plan. Dan baru you pilih minyak yang sesuai. Kalau nak buat produk kosmetik, let's say Kak Syida nak pakai moringa dalam produk kosmetik, I akan infuse dalam minyak yang selalu digunakan dalam kosmetik macam sweet almond oil. Ya? Sweet almond oil, jojoba, boleh. Tapi kalau nak buat minyak urut, saya akan pakai minyak kelapa, minyak sunflower, grapeseed. Tu kalau nak buat minyak urut. Minyak urut ni kita guna minyak yang ringan dan dia murah sikit lah. Okay. Kalau untuk kosmetik, you pakai jojoba, you pakai apa tu? Fractionator boleh? Fractionator boleh. Fractionator dia ringan. Fractionator boleh, dia ringan. Banyak orang pakai. Jangan pakai minyak masak. Ni satu nak marah. Ada orang tu tanya, Kak Syida boleh tak pakai minyak masak? You tahu tak apa beza minyak masak dengan minyak yang natural? Okay? Minyak masak ni, dia dah buang banyak asid lemak. Dia dah buang asid lemak tu, asid lemak ni, asid lemak. Dia hanya tinggalkan protein untuk kegunaan kita makan saja. Asid lemak apa semua ni digunakan untuk kulit. Kan? Asid lemak tu apa? Asid lemak tu dalam minyak ni ada komponen-komponen yang dinamakan asid lemak. Asid lemak tu ada oleic acid, macam-macam asid. Bukan asid cuka getah. Asid di dalam minyak ni dia bagus untuk kulit. Dia bagus untuk macam-macam lah. Ada omega 2 lah, omega 6. Dia banyak sumber-sumber yang bagus dalam minyak. Sebelum jadi minyak masak, benda-benda yang bagus dia orang dah buang. Dia tinggal ringan dan di bleach pula. Untuk jadi minyak masak ni di bleach. Tahu bleach tak? Dia bagi cuci minyak tu lagi. Okay? Dia bleach dan sometimes dia ada campur sikit bahan-bahan lain. So, tak sesuai lah minyak masak nak buat minyak infuse. Sebab minyak infuse ni kita bukan nak makan. Kita nak guna di body kita yang memerlukan untuk merawat tu, merawat ni. Kan? So, kita nakkan bahan-bahan tu. Faham? Dah ada je Kak Syida nak minum. Tanya-tanya. Tak ada dapat tanya dah? Habis dah? Ada. Kalau kita nak buat essential oil cengkeh, boleh buat cara macam infuse oil ke? Alah, tanya. You tahu tak apa infuse oil, apa essential oil? Beza infuse oil dengan essential oil. Salah caranya. Bukan salah, tak sama. Okay.
infused oil, essential oil. Kita mengajar. Ambil lah satu. Aduh. Okay. Essential oil adalah minyak pati yang dihasilkan dengan proses destilasi, di mana dia letak, misal kata ni bergamot kan, bergamot ni bunga apa, limau. Limau tu dia akan masuk dalam satu periuk, dia masak limau tu, dia corong sana, corong sini, corong yang minyak nitik tu dia ambil jadi essential oil. Corong yang air nitik tu dia jadi hydrosol. Ini dinamakan minyak pati. Ini minyak pati. You boleh pakai hanya 1% atau below 1% sebab dia minyak pati. Tapi yang kita buat dalam ni adalah minyak infused atau dinamakan extract. Extract ni dia bukanlah minyak pati. Faham? Kalau misal kata minyak pati tu selalu kita pakai 1%, extract selalu kita pakai 5%. Ramai orang confused. Orang ingat function infused oil dengan essential oil sama. Tak adalah. Mana ada? Ada orang dia kata dia tak nak guna essential oil, so dia pakai infused oil. Boleh nak guna, tapi formulation dia tu lain lah dah. Kalau infused oil, kalau minyak ni you pakai 1%, tapi kalau dia dah jadi minyak infused, you pakai 5%. Boleh faham? Maknanya ini 5 kali. Extract ni 5 kali daripada minyak pati. Ya? So formulation you tak sama lah. Takkanlah dalam formula tu extract you dah ganti infused minyak pati. Minyak pati 1%, you letak 1% extract. Tak jadi apa lah. Kan? Tak cukup lah power dia. Okay, faham tak? Berapa lama lah nak keringkan daun-daun dalam dryer tu ya? 2 hingga 3 jam. Nak dryer tu you tengok keadaan. Macam Kak Syeda tengok ni kan. Dia macam basah lagi. Tak. Sampai dia kering. Bila kering tu kita nampak dia macam rangup. Faham rangup tak? You makan biskut tak? You tahu biskut 4 segi tak? Biskut absen tau. Krap. Biskut manyat, orang kata. Biskut manyat. Bila bunyi ada krap tu, okey. Biskut manyat. Itu perumpamaan. Kalau you pegang dia dah krap tu, okey boleh stop. Ya? Ada soalan. Kenapa kena guna vitamin E instead of vitamin lain? Vitamin E. Vitamin apa you nak pakai kalau tak vitamin E? Vitamin nak preserve kan? Vitamin E ni ialah antioksidan. Okey? Antioksidan tu diperlukan, bukan setakat badan kita perlu nak COVID ni kan, kena ada banyak antioksidan. Tumbuh minyak pun perlu antioksidan untuk apa? Preserve minyak tu supaya dia tidak oxidize, tidak teroksida, tidak tengit. Tengit tak? Tengit apa? Betul lah tengit. Kalau misal kata minyak tu macam teroksida, dia akan jadi tengit. So, vitamin E ni menghalang proses-proses ni berlaku. Okay? Dia akan memanjangkan, menyihatkan minyak tu supaya jangka hidup dia lebih lama sikit. Jangan duk masuk minyak lain pula. You boleh masuk minyak vitamin E dan satu lagi you boleh masuk rosemary. These two you boleh masuk. Rosemary and vitamin E. This one ada Puan Aura Nakia. Ada satu video Puan kata boleh infuse dalam slow cooker terus. Maknanya rebus dalam slow cooker selama 2 jam. Tak guna cara double boiler. Maaf kalau saya salah. Boleh. Jika you punya double boiler boleh set bawah 60. Kalau you ada meter. Kalau you tak ada, tak boleh. Understand? Boleh double boiler, misal kata double boiler ni kan, Kak Syeda termasuk boleh. Tapi I kena set dia yang below 60. Below 60. 60 Celsius tu apa? 60 darjah Celsius. Kalau you ada double boiler yang jenis tu boleh. Okay? Macam kalau I set low pun, sometimes dia tinggi sikit pada 60. You kena selalu tutup, buka, tutup. You kena control selalu. Jadi nak mudahkan masukkan dalam bekas ni. Ya? Masukkan dalam bekas. Kecuali you ada double boiler yang Kak Syeda kata boleh. Yang macam tu tak ada? Yang macam tu tak ada? Yang ni dia ada low high. je. Tapi kalau ada suhu ke yang ada suhu boleh.
Kalau tak ada suhu susah lah. Pada suhu susah sikit lah kita nak tengok dia macam low ni pun kadang dia pergi sampai 70. Okay? Blend daun masa rangup. Bila dah lemah susah nak blend halus. Siapa suruh bagi lemau? Maknanya bila dia tengah rangup ni, you masuk ni kan, nampak tak? You nampak tak rangup macam mana Kak Syah kata tadi? Nampak? Dia crunchy. Crunchy. Cakap orang putih dia crunchy. Bila dia crunchy, you simpan. Ni Kak Syah dah simpan, Kak Syah tutup elok-elok okey je. Tutup dalam bekas elok-elok ni, okey. Dia tak ni, tak apa. Bila dah crunchy baru Blend. elok. Sebab kalau you rasa dia liat, you blend pun tak syak. Dia jadi lain. Dia serbuk tu jadi macam mana? Basah. Betul-betul lah. Okay. Alright. Apa lagi nak tanya? Apa lagi nak suruh Kak Syida buat? Okay. Kak Syida juga ada jual minyak bidara Yaman. Minyak bidara Malaysia. Okay. Kalau siapa nak, kita jual dalam kuantiti 100 ml. Semua minyak ni kita ada jual, moringa. Siapa yang berminat nanti ada nombor kat bawah tu, bolehlah kontak. Kalau you all tak ada perkekasan nak buat, tak ada pokok, rumah memang duduk dalam rumah atas tingkat atas apa semua memang tak ada nampak pokok kan. You belilah kalau nak buat apa-apa. Ya. Kita ada jual dalam bentuk minyak, kalau you nak dalam bentuk serbuk pun kita boleh jual. Okay. So you bolehlah proses nak buat apa. Serbuk moringa ni Kak Syida paling suka buat sabun. Paling suka mandi dengan sabun moringa. Paling best. Sebab moringa ni very high in antioxidant. Kalau you ada anak-anak badan berkudis, badan selalu dapat penyakit kulit, pakailah sabun moringa. Memang terbaik. Memang terbaik. Kalau tak kerti macam mana nak buat sabun moringa, masuklah ke Kak Syida, kita ajar buat sabun. Okay? So, apa lagi kita nak sembang ni? Cepatlah. Tadinya minyak atau glycerin yang saya dah buat tu boleh guna tak? Ni yang tanya infuse dalam slow cooker ni. You set suhu you ambil tak berapa suhu you? You ambil tak suhu berapa masa slow cooker you buat Kalau tu? dia contohnya dia dah ada suhu tu boleh lah. Masa buat tu sis ambil tak suhunya berapa? Tak ambil kan? Okay, minyak tu ada rasa terbakar tak? Kalau minyak tu tak rasa terbakar, macam okey. Bukan minyak rasa terbakar, daun tu macam rasa macam terbakar sikit ke. Sebab kadang minyak tu bila suhu dia kuat sangat, daun tu akan, kita nampak macam dia terbakar sikit. Kalau terbakar sikit tu tak payahlah. You bolehlah guna minyak tu buat je minyak urut. Infuse daun jambu batu boleh buat apa puan? Macam-macam boleh buat jambu batu untuk sabun, jerawat, boleh mana jambu batu air. Okay, jambu batu pun bagus. You bacalah, pergilah kat Google tu tengok khasiat jambu batu. Macam-macam khasiat dia. I sampai tanam jambu batu kat belakang rumah. Okay? Jambu batu, apa lagi? Sirih je I tak tanam. Sirih pun banyak khasiat dia. Kita ada lagi last 5 minit. Last 5 minit. Daun moringa ni tumbuhan liar ke? Dia nak aku tanam, dia tanya liar pula. I tak tahu lah, mungkin setengah orang dalam hutan Tak dia lah, ada. orang India selalu masak. I tanam ni, I beli anak pokok dia tanam. Tapi ada setengah orang tu memang ada lah dalam hutan kan. Mungkin dia kata Ni ya. orang India selalu masak Ya. lemak. Yang selalu kalau jumpa dalam hutan ni, Mim. Selalu I jumpa. Kalau moringa, susah sikit nak jumpa lah. Kalau kau pergi rumah-rumah India, sekarang orang Cina pun dah ada tanam dah. Bukan orang India je kan. Dia panggil daun kari pulet. Bukanlah mak, apa nak kari kulit? Moronggai lah, ya Allah. Daun moringa. Kari pulet tu lain. I baru nak tanam apa. Daun kari you all. Bagus sangat you buat infuse. Kalau siapa dekat daun kari, you infuse dengan minyak argan. You buat kat rambut. Memang bagus untuk bagi lebat rambut. Ya? Kari mati. Kok kari bagus untuk rambut. Ya? Lepas tu kari pun boleh buat masak kari kan. Okay, so kunyit. Kami selalu masak Kenapa nak nampak kunyit kena berat ni? Boleh buat sup juga. Ya, betul puan Laura tu. Prakat. Selalu masak daun moringa boleh buat sup. You boleh masak daun buah dia kan? Buah dia. Actually, moringa, you tahu tak macam mana dia orang dapat minyak moringa? Minyak moringa sebenarnya diekstrak daripada dia punya buah punya biji.
Itu yang cold process punya minyak moringa kan. Buah biji di dalam buah tu dia orang proses dengan proses tekanan sejuk. Itu yang hasilkan minyak moringa. Itu minyak moringa yang betul minyak moringa, bukan minyak infuse. Okay? So pokok air tak cukup lagi, buah tak keluar lagi. Jadi I tak boleh nak buat yang jenis tu, kita buat minyak infuse dulu. Yang satu Alan, SHZZ Vaniza WS. Nak infuse apa-apa daun tak perlu timbang kak? Kalau you nak sistematik timbang lah kan. Tapi macam Kak Syeda kata tadi, dia punya resepi senang aja. Letak separuh botol, lepas tu hapuskan benda tu. You nak timbang, lepas tu. Bila you dah dapat minyak dia tu, dia punya hasil tu, yang tu you timbang. Yang tu you timbang. Kalau misal kata proses nak buat dia, maksudnya separuh pokok tu, separuh lagi mesti dihapusi dengan minyak. Tapi lepas tu you kena buang dia punya tu, dapat minyak, yang tu betul you timbang. You timbang benda tu baru masuk vitamin E 1%. Okay? Boleh puan, buah dia boleh masuk dalam kari ikan, sedap. 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 Assalamualaikum. Nak kering dalam oven boleh tak cikgu? Boleh set rendah 60. Boleh je you nak pakai oven apa. Tapi oven you berapa banyak boleh masuk tu? Berapa tingkat? Macam oven I ada 2 tingkat je. Satu lagi I tak suka masuk dalam oven sebab dia punya para dia tu lubang besar. Kan? Para lubang besar. Yang lagi dia lubang-lubang ke bawah. Elok guna dehydrator kot. Dehydrator. Sebab warna cantik. Warna dia cantik. Lepas tu dia ada 5 tingkat. 5 tingkat. Belilah 100 lebih je. Tapi kalau tak nak beli yang dah kering, yang orang dah buat. Ada je orang jual yang dah kering. Kalau tak nak beli, Kak Syeda pun jual. Moringa tu kami rebus buat sayur, sedap, banyak khasiat. Betul? Betul? Dulu I pernah makan. Sekarang ni nak tunggu berbuah lambat sangat. Sebab asyik tu ambil je daunnya. Kita tanam setahun. Okay, so dapat sesuatu tak malam ni? Berapa lama boleh set? Set apa? Tak tahu, soalan ni tak habis. Nak infuse tu ke? 2 jam. Bukan. Nak masak ni 2 jam. Okay, so setiap 1 jam you kena goncang-goncang dia. Goncang-goncang dia. Berapa lama boleh set? Set dalam oven. Dalam oven tu sama lah, kalau 60 sampai dia rangup. Sama je. Sampai dia rangup. Tahu tak? Tadi Kak Syeda cakap, dia crispy. You kena crispy. Okay. Macam ni kan? Okay, I tunjuk you. Ini daun yang kita dah ni. Okay, yang bahagian bawah ni, belum lagi, nampak? Dia ada separuh dah crispy, tapi banyak lagi yang belum. Dia kalau semua jadi macam prak ni, tu tandanya okey. Macam ni kan? Tapi nampak warna dia hijau, cantik kan? Tu yang bestnya apa ni? Dehydrator ni. Ni sekejap lagi yang bahagian bawah ni dah ni lah. Dia tanya tu dalam oven berapa lama nak set? Sama sampai dia crispy. Kak Syeda tak boleh nak tahu berapa lama sebab tengok oven you kekuatan dia macam ni. Tapi kalau boleh 60 darjah Celsius lah. Infuse oil rosemary campur halba bagus tak untuk rambut berminyak? Infuse oil rosemary campur halba boleh? Untuk rambut berminyak? Kalau untuk rambut berminyak, rambut you untuk buat minyak rambut. Bagus, rosemary memang bagus untuk minyak. Argan, bagus untuk minyak. Daun kari. Apa lagi? Halba pun bagus untuk fenugreek. Banyaklah you kalau tengok dekat dapur tu macam-macam benda boleh buat. So ada apa lagi sebelum kita berhenti? Letih lah, dah sejam dah cakap tu. Malam ni kita cerita pasal tumbuh-tumbuhan, bukan cerita pasal buat produk. Tapi nanti kita akan ada satu live lagi cara membuat minyak. Kak Syeda nak ajar minyak sakit urat, minyak minyak badan, minyak urat saja-saja seronok-seronok urat badan, minyak sakit urat, sakit lutut tu paling orang suka lah. Kan? Menggunakan infuse oil yang nak kita buat. Banyak mana nak masuk infuse oil, banyak mana nak masuk base oil, tunggu. Itu kelas, bukan kelas, itu live minyak urut. Cara membuat minyak urut. Jaga hayat minyak infuse berapa lama?
Hai, letih aku cakap. Tadi Kak Syida kata jangka hayat dia bergantung kepada minyak yang you pilih. Kalau misal kata tadi Kak Syida pilih minyak kelapa. Berapa jangka hayat minyak kelapa? You kena search tengok dalam, kalau siapa student I dalam kelas tengok ada minyak kelapa selalunya sampai 2 tahun. So lifespan benda tu ikut minyak yang you infuse. Provided you masuk vitamin E, simpan dalam tempat yang elok, jangan masukkan air dalam dia. Okay? It up to 2 years. Tapi kalau you pilih minyak yang lifespan dia singkat macam grapeseed hanya 6 bulan lah. Depends dekat minyak yang you guna untuk infuse tu. Ya? Dekat pasaran ada banyak jual minyak bidara. Caranya sama ke? Tak tahu dia buat macam mana. Ada orang dia cakap minyak bidara, dia bubur je sikit bidara dalam tu, yang lain dia bubur minyak. Dia panggil minyak bidara juga. You pergi kepada ekstrak bidara. Sebab infuse ni adalah sejenis ekstrak. Kalau dia kata minyak bidara, itu bukan ekstrak. Itu maksudnya minyak bidara yang dia bubur sikit bidara, dia dah campur dengan minyak lain, dinamakan minyak bidara ready to use. Tapi sekiranya dia kata ekstrak bidara, yes, itu adalah minyak macam kita buat. Atau dia panggil, dibuat dengan cara solvent tadi, cara alkohol tadi, dipanggil ekstrak. Okay? Boleh faham? Kunyit boleh infuse dengan glycerin. Kunyit kalau nak infuse dengan glycerin tak payah keringkan. Ya, you sagat je. Tisu dia tu ambil. Selalunya infuse dengan glycerin ni kita pakai yang basah tu. Ya? Kenapa tak boleh jemur bawah matahari? Matahari ni, you tahu tak sebab apa orang dapat jeragat? Sebab apa orang dapat jeragat? Sebab kuasa dia terlalu kuat sehingga kita boleh dapat jeragat. So, tumbuhan kalau you letak bawah matahari, macam orang dapat jeragat lah juga. Habis binasa semua sel-sel kat dalam tumbuhan tu. So, kita tak nak lah binasa benda tu baru kita nak ekstrak masuk dalam minyak. Kita nak barang tu ada lagi khasiat dia dalam tu. Okay, so Kak Syida bagi contoh tu lah. Kita pun tak nak kena matahari, takut jeragat. You pula pergi letak pokok you dekat matahari, tu habis lah khasiat dia. Sebab tu Kak Syida kata, you jemur saja di bawah bumbung. Di bawah bumbung. Okay? Tu orang pun takut kena matahari, tak payahlah letak daun kat matahari. Kan nak tahu boleh, matahari sebelum pukul 10, matahari selepas pukul 6. Guna je lah dehydrator. Boleh. You kan rumahnya ada porch, ya? Bukan porch yang Porsche tu. Porch. Letak di bawah porch tu, bentang meja. Kirai kat atas meja tu. Rumah ada porch. Bentang pikop kirai kat atas tu. Kak Syida dulu sebelum ada dehydrator buat cara macam tu. Tapi take a few days lah, mungkin dalam 3-4 hari. Okay, maaf minyak bidara. Apa yang maaf? Tu yang tadi. Okay, so faham. Kalau tulis itu minyak bidara, you tahu apa benda. Tengok konten dia. Mungkin minyak bidara tu dia dah campur dah apa-apa, you pun beli. Okay, minyak bidara ni banyak khasiat dah. Ni macam kita masuk. You boleh buat apa tahu? You boleh buat minyak nak bagi semua satu rumah. You bubur sikit ni, minyak ni dalam air, dah buat minyak spritzer untuk rumah. Orang kata boleh halogen kan? Baca-baca lah. Kan? Ni Kak Syida pun baca-baca juga. Masa ambil ni Pak Syekh Kak Syida tu, I suruh ambil Jumaat. So dia baca-baca dulu masa dia ambil tu. Okay? So kalau misal kata minyak bidara Yaman ni, Ustaz pun kata, ada Ustaz dalam kelas kita. Ustaz kata minyak infus Yaman ni bagus untuk perawatan, ya. Tapi kalau minyak infus minyak bidara Malaysia ni untuk yang guna untuk yang lain-lain lah. Kalau untuk perawatan selalunya minyak bidara yang dari negara Arab memang bagus, ya. Kalau nak buat minyak urut untuk sakit-sakit badan atau sakit lutut, kena guna minyak apa? Terpulang lah minyak bidara lah. Okey, bidara ni dia melembutkan urat. Semua minyak urut you boleh masukkan minyak bidara. You boleh nampak difference dia bila pakai minyak bidara tu senang you nak urut. Dia melenturkan urat-urat yang tegang tu, melembutkan urat-urat yang tegang tu. Tanya tukang urut. Memang tu dah jawapannya, ya. Sebab tu mayat disuruh mandi dengan air bidara. So bidara tu dia melembutkan, ya.
Alright, so minyak bidara ni bolehlah buat minyak balm bidara kan. Masuk dalam resipi balm bidara. Lepas tu habis daun-daun tu semua berterbangan bila angin tiup. You nak letak tu, you janganlah home care lagi. Kalau Kak Syida, macam ni. Kalau you nak letak bawah rumah, bawah pos, you janganlah kruk-kruk dulu. Letak ni. Dahan-dahan ni. Letak setengah dahan. Atau kalau orang putih, ni abang. Kalau orang putih, Wadah lah awak perak. orang putih tau. Dia hingkat dia ni. Maknanya dah runtuh. Dia hingkat dia ni, lepas tu dia gantung. Kalau orang putih. Nak gantung kat Ah. tali. You buatlah tali. Okay? Itu you gantung lah. Gantung. Tak payah pakai hiasan lain dah. Cantik dah. Pakai ni. Okay? Macam tali sidai baju. Mak Saleh masuk Saja melawak je puan. I berlawak je lah. Okay, so dah towards the end. Kalau you all semua dah faham, Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di lain siaran. I dah macam pengacara TV. Seminggu 2 kali kena keluar. Minggu depan Selasa, malam dan malam Jumaat. Apa topik apa? Jumaat. Jumaat ni Soap kalkulator. Okay. Ada siapa yang tak pandai lagi pakai soap calculator? Okay, kita jumpa minggu depan. Cara menggunakan soap calculator, yang tu kena ada papan hitam, papan putih lah pula kan. So dah habis semua. Harap you all semua faham. Dengan itu Kak Syida end the live. Lepas ni nak buatlah minyak urut bidara. Memang bagus minyak urut bidara tu. Kak Syida minyak sakit urat semua buat sendirilah. Tak payah nak beli. I rasa sakit urat, I pakai minyak I pun lah garam sikit nak bagi sedap apa semua kan. Okay, so kalau tak ada apa-apa, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik Bukan minggu depan, Jumaat ni. Mana Jumaat? Hari ni dah Jumaat. Oh, minggu depan Selasa. Hari depan Selasa, cara menggunakan soap calculator. Define your market tu. Belum lagi. Define your market. Itu pun topik penting. Sebab ada orang tu buat tak tahu nak jual kat siapa. So kalkulator Friday. Okay, so minggu depan kita berjumpa. Malam Selasa. Define you punya customer sebelum menjual. Kalau Kak Syida sebelum buat lagi. Sebelum buat produk lagi, you dah kena define you punya customer. Siapa sebelum you jual atau sebelum you buat. Okay? So dengan itu, kita end up the live. Faham semua? Alhamdulillah. Jadi, jika ada salah silap, kasar bahasa, melawak-lawak tadi, minta maaf dan harap semua stay home, stay safe. Makanlah bahan-bahan yang bagus untuk badan, yang penuh dengan antioksidan. Cengkeh. Ni nak cerita cengkeh. Yelah cengkeh lah. Baru nak tutup baru tengok orang baru nak makan bunga cengkeh. Kak Syida ni dah lama dah minum teh ada cengkeh. Kami ni sejak ada orang Arab masuk dalam rumah ni kan. Kami makan teh O tu, Cengkeh. teh Arab tu, apa nama teh Arab? Apa benda? Al-Kabus. Al-Kabus tu memang kita orang letak bunga cengkeh Indonesia dengan pun boleh. buah pelaga. Makanlah tu, amalkanlah insya-Allah. Tak payah nak pergi buat buka dah. Terus masuk dalam badan. You buat teh, masukkan bunga cengkeh. Memang sedap. Teh Al-Kabus lah. Kalau teh Lipton, teh apa tu kurang sikit. Macam mana dapat teh Al-Kabus, pergilah cari kedai Arab. Okay? So dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat malam. Stay safe, stay home. Bye.